Ni Imam Ahmad bin Hanbal ni orang tak kenal, halau dia daripada masjid, sedangkan dia ulama besar. Bila halau tuan-tuan, dia keluarlah duduk dekat beranda masjid, tidur. Datang jawatan kuasa masjid, halau lagi. Bila halau dia keluar daripada masjid, tiba-tiba ada seorang peniaga roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Okay, pertama kali aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada korang semua. Walaupun sekarang dah masuk Syawal ke berapa dah lupa dah. Tapi sudah 2 minggu lah kita dah beraya. Walaupun aku rasa masih sempat lagi aku nak ucapkan selamat Hari Raya kepada korang, kerana kita masih lagi bulan Syawal. Okay, so macam mana raya korang? Semua alat semua berjalan dengan baik lah, insyaAllah. Dan tahun ni pun aku tak balik kampung aku sendiri lah. Dan aku balik kampung belah Johor lah. Okay, tanpa berlengah, aku rasa aku nak teruskan dengan satu video. Itu video ceramah Ustaz Abdul Khairi. Itu salah satu ustaz favourite aku lah. Okey, sebelum tu aku tengok hari ni aku pakai tanjak Okey, tanjak ni aku beli masa Hari Raya itu. Ini daripada Adinda, daripada dibawa oleh by Adinda. Kalau kau kat sini, ni mesti ada tag dia. Tag daripada Adinda. Aku tengok Adinda. Okey, Adinda. Tanjak ni akan menarik. Dan ini jenis lipatan Putra Kayangan. Aku dah baca Putra. Okey, tanpa berlengah, jom kita dengarkan ceramah daripada Ustaz Abdullah Khairi. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Tuan-tuan, di manakah tempat tinggal kita yang tetap? Rumah kita bukan tempat tinggal kita yang tetap di dunia ini. Di dunia ini, tempat tinggal kita yang tetap rumah kita, tapi sementara. Tetapi tempat tinggal kita yang tetap ialah syurga Allah yang kita inginkan. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi, Allah sebut dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal ialah takwa. Wattaqu ya ulil albab. Bertakwalah wahai orang yang berfikir, orang yang berakal. Orang yang cerdik, dia akan berbekal. Sebab tempat tinggal kita yang kekal ialah syurga Allah, akhirat nanti. Dunia ni sementara aja. Kalau kita ada otak, kita berfikir, maka kita akan berbekal. Dan alhamdulillah, Ramadan ini buat sikit dapat banyak. Tuan-tuan, dalam satu ayat Quran, dalam suratul Al-Imran ayat 133, Allah cerita tentang apa yang perlu kita buat untuk menjadi orang yang bertakwa dan berbekal. Allah sebut dalam Quran, terima kasih telefon, cuba bagi balik. Allah kata dalam Quran, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada keampunan Tuhan kamu. Kita kena minta ampun banyak-banyak kepada Allah, tambah-tambah bulan Ramadan. Kita disuruh berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka 'afwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Disuruh banyak berdoa, minta ampun kepada Allah sempena dengan Ramadan ini. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu. Sebab apa? Sebab pernah berlaku, ada seorang imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang mengasaskan mazhab Hanbali.
Daripada Madinah tuan-tuan, dia musafir ke Basrah. Sampai di Basrah, ketika itu dia tidur di masjid. Ketika dia tidur di masjid, datang siap masjid, halau Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan seorang ulama yang hebat, seorang muhaddisin, Imam Ahmad bin Hanbal ni dikatakan menghafal hadis 1 juta hadis. Hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal sebab masa tu tak ada WhatsApp. Masa tu tak ada Facebook untuk kita war-warkan siapakah Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang senang tuan-tuan, sebut saja Ustaz Zubair orang kenal sebab ada Zoom kuliah, ada Facebook, kita boleh download buat live. Macam malam ni tuan-tuan, petang ni kuliah ni, walaupun di Masjid Abdullah Fahim, tapi live satu dunia boleh tengok. Orang kenal. Masa tu orang tak kenal siapa Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, anak murid kepada Imam Syafi'i. Dia halau keluar daripada masjid. Saya orang kenal, alhamdulillah, bawa kereta 140, kena speed trap, polis tahan, tengok-tengok polis lepas, pasal polis kenal melalui Facebook. Ni Imam Ahmad bin Hanbal ni orang tak kenal, halau dia daripada masjid, sedangkan dia ulama besar. Bila halau tuan-tuan, dia keluarlah duduk dekat beranda masjid tidur. Datang jawatan kosong masjid, halau lagi. Bila halau dia keluar daripada masjid, tiba-tiba ada seorang peniaga roti. Dia tengok-tengok, dia tak kenal. Dia kata, oleh kerana tuan-tuan ni kena halau, pasal apa? Saya musafir, saya tak ada tempat tidur. Tak apa, tuan tidur rumah saya. Bila tidur rumah orang yang jual roti ni, tuan-tuan, dia tengok orang yang jual roti ni hebat sungguh. Setiap kali dia tiba roti, dia akan sebut Astaghfirullahalazim. Dia tarik roti, Astaghfirullahalazim. Dia buat apa? Astaghfirullahalazim. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tanya, wahai saudara, saya tengok saudara ni bagus sungguhlah. Setiap buat apa saja tuan-tuan buat, sebut Astaghfirullahalazim. Pasal apa? Lalu tiba roti ni kata, sebenarnya aku ni buat apa aku sebut Astaghfirullahalazim? Sebab doa aku mustajab. Doa aku mustajab. Aku minta apa, Allah makbul, dia kata. Tengok, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk bertaubat. Dia setiap buat Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku nak tanya kamu, doa apa lagi yang kamu doa? Maka kata pemuda yang bawa roti ni, dia kata, sebenarnya aku berdoa nak berjumpa dengan seorang ulama imam besar, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan jadi terkejut. Dia kata, kamu tahukah siapakah Imam Ahmad bin Hanbal? Dia seorang yang banyak menghafal hadis, dia ulama besar, sangat terkenal. Aku tak kenal dia, aku berdoa dengan Allah nak jumpa dia. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata, sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal tu akulah. Maka teriak pemuda ni. Rupanya Astaghfirullah tu dia berdoa, Allah bukakan hati Imam Ahmad bin Hanbal duduk Madinah tu tuan-tuan, mai musafir kat Basrah. Maka Imam Ahmad kata apa? Sebenarnya dengan istighfar kamu ini, Allah telah membukakan hatiku untuk musafir ke sini. Kerana apa? Kerana kehebatan istighfar kamu. Sebab tu disebut di sini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk kita istighfar kepada Allah. Sebab Nabi disebut dalam hadisnya, innani layghan, aku ni kadang-kadang terlalai, wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin, aku akan beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Jadi kita tuan-tuan bersegeralah macam mana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan-tuan jangan silap. Banyak orang istighfar, saya ditegur oleh Datuk Badarudin, Mufti Kedah. Kita banyak bila kita sebut kan, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, kita wakaf di situ. Datuk Badarudin tegur kan. Dia kata kalau kita la ilaha illallah, la ilaha illa, kita wakaf kan? Ataupun kita sambung terus. La ilaha illallah, betul tak? Tapi bila istighfar banyak kita ni, dia tegur saya, dia kata silap, dia kata Astaghfirullahalazim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jangan illa waqaf situ. Dia dah sambung, dia kata maknanya agak tak betul dia kata. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ni akan istighfar kepada Allah pada waktu malam 100 kali. Tu Nabi yang jamin syurga. Maka disebut sini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bila kita istighfar kepada Allah, apa yang kita dapat? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Disediakan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang Tuhan ampun dosa dia ni, Allah sedia syurga yang luasnya langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disedia kepada orang yang bertakwa. Tuan-tuan kena ingat, kita puasa ni untuk apa? La'allakum tattaqun. Kita buat ibadat ni untuk apa? Untuk jadi orang yang bertakwa. Kan dia kata, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal takwa. Maka orang yang bertakwa ni tuan-tuan, Allah sediakan syurga. Syurga itu seluas langit dan bumi. Sebab itulah tuan-tuan Imam Al-Ghazali, dia kata orang yang berbekal ni untuk jadi orang bertakwa ada 3 golongan. Pertama siapa? Pertama orang yang disebut salim. Salim ni apa? Salim tu dia buat yang wajib ya. Sembahyang tak ada, kau nak sunat-sunat tak ada, qabliyah ba'diyah pun tak ada. Puasa dia ambil wajib ya. Kau nak tambah summa bisittati min Syawal, 6 daripada Syawal tak ada. Kau nak ambil 9 Zulhijjah tak ada. Kau nak ambil nisfu Syaban tak ada. Kau nak ambil Isnin Khamis tak ada. Dia ni wajib aja. Orang ini disebut salim, sejahtera. Ini kata Imam Ghazali. Yang kedua ialah rabih. Orang yang rabih ni apa? Orang yang beruntung. Untung ni apa? Dia buat yang wajib, dia buat yang sunat. Sebab tu kita Ramadan ni tuan-tuan, buatlah ibadat. Kerana apa? Kerana yang sunat itu pahala yang wajib. Yang wajib Allah tambah berlipat ganda. Dan rebutlah peluang ni tuan-tuan. Sebab nak jadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa ni. Jadi orang yang beruntung. Puasa, sunat, kita jangan tinggal. Di antaranya apa tuan-tuan? Bizikrillah, ingat Allah. Kita puasa ni untuk apa? Sebab tu disebut wa ana ajzi bih, aku yang balas. Sembahyang Allah sebut 27 kali ganda. Kan? Kita qiyamul lail, ada pahala-pahala yang disebut. Tapi puasa wa ana ajzi bih, aku balas. Balas tu apa? Kita nak harap Allah sahaja. Tak ada yang lain dah. Sebab tu jadi orang yang rabih, orang yang beruntung, kata Imam Ghazali. Orang yang buat yang wajib, dia buat yang sunat. Ni, kita puasa ni wajib, buat yang sunat, zikrullah. Apa zikrullah yang boleh kita buat? Nabi suruh sebut. Nabi sebut dalam hadisnya. Di antaranya jangan tinggal ni. Kalimatan ni, 2 kalimah. Khafifatan ni ala lisan. Yang mudah disebut. Wa habibatan ila rahman, Allah suka kita. Kalimah ni senang sebut, tapi Allah suka. Wasaqilatan fil mizan, dan berat timbangan. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Tuan-tuan, buat yang wajib, alhamdulillah. Jadi orang yang rabih, buat yang sunat. Di antara apa? Zikrullah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ni tapi tuan-tuan dengar tazkirah ni setengah jam. Boleh ya setengah jam ya? 2 kuih apa? Tunggu Ustaz setengah jam ya? 5.40 aku berhenti dah. Hampa jangan susah hati. Kita janji ditepati. Jadi macam mana? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Tuan-tuan dengar ceramah ni, tuan-tuan hati main. Duduk dengar ceramah lebih baik pada 1000 sembahyang sunat. Ni dengar kuliah ni. Tuan, hati tu main, buat yang sunat lagi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, main. Ataupun macam mana? Subhanallahil azim wa bihamdih. Ni, hati tu main. Sebab apa? Allah suka kita. Allah suka kita tuan-tuan. Dan berat timbangan kita. Kalau nak ikut amalan kita, sembahyang asar tadi pun tak khusyuk dia. Bohong ya tuan-tuan. Nak khusyuk ni susahlah. Kita orang biasa macam kita ni, orang awam. Jadi macam mana tuan-tuan? Buat yang sunat supaya Allah pandang kita, Allah suka kita. Di antara subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, ataupun subhanallahil azim wa bihamdih. Ni hati ni main. Main. Lagi apa? Afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Sebut elok la ilaha illallah. Banyak orang la ilaha illallah. Kan? Banyak tu imam kadang-kadang buat tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah.
Ingat, la tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Sebut elok. La ilaha illallah. Banyak kita la ilaha illallah. Tidak? Kan? Bila zikir, buat tahlil. Afdalul zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Kita buat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila dah 20, imam tu akan sebut Allah. Betul tak? Jadi kita akan cepat la ilallah, la ilallah, la ilallah. 40, imam pun bagi Allah. Kita lagi cepat. Sebab apa? Sebab ayam dah siap dah. Kita la ilallah, la ilallah. Bila dah 80, pak imam pun Allah. Maksud dia apa? Angkat dah weh. Maka jadi cepat la ilallah kali bunyi. Bang, zikir kepada Allah ni walaupun sunat tapi biar sempurna. La ilaha illallah. Saya sebut tuan-tuan, kadang-kadang azan. Kadang-kadang azan betul-betul. Ada orang azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia buat ni kalau kita mengaji bahasa Arab, menambah satu kalimah iaitu alif istifham. Allah tu maksud dia, adakah Allah Maha Besar? Jangan Quran ni silap sebut makna berbeza. Allah, sedangkan Allahu Akbar, Allah Akbar maksud dia isim tafdil. Apa isim tafdil? Kabir itu besar. Kalau akbar tersangat besar. Khairi baik. Kalau akhyar tersangat baik. Kalau kata kabir besar, akbar tersangat besar, kita azan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi siapa yang besar? Masa tu kita duduk basuh kereta. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita kereta besar bro. Kereta lebih besar. Sedangkan kita tak faham kalimah tu. Akbar tersangat besar. Tak ada yang besar dah. Akbar. Ada orang azan Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Allahu Akbaru tuan-tuan, maksud dia Allah genang raya. Silap sebut makna berbeza. Saya 2 bulan lepas balik pada Aceh. Saya cerita dalam YouTube. Kuliah subuh tuan-tuan, 5,000 orang di Aceh tuan-tuan. Dijemput saya bagi kuliah subuh. Rupanya di Aceh saya famous tuan-tuan. Cuma di Bertam yang korang famous. Di Aceh famous tuan-tuan. Sampai-sampai di sana turun kat terbang, dia tengok-tengok, Pak Ustaz. Kan? Saya kata, kenapa panggil saya Bapak? Sini memang kalau Ustaz kami panggil Bapak, Pak Ustaz. Kalau Bapak Ustaz yang bawa saya kepala Bapak, saya kata. Kepala Bapak kan biasa. Pak Ustaz, saya kata, sini saya kenal kah? Ya, terkenal. Bapak banyak famous. Saya kata, kenal macam mana? Kami tengok dalam YouTube. Saya pun YouTube natang bang. Rupanya YouTube. Jemput 5,000 orang. Dia naik ni atas member. Saya pun sebutlah. Saya nak tegur sikit. Orang Aceh ni orang alim. Tetapi azan subuh tadi tak betul. Seorang tu angkat tangan. Pak Ustaz, kenapa enggak betul? Saya tak azan tadi suaranya sedap, tapi lantunannya enggak betul dengan kalimah maknanya. Tadi saya dengar As-salatu khairum minan naum. Dengar sedap tak? Sedap, tapi maknanya enggak betul. Orang dia angkat tangan. Enggak betul macam mana Pak Ustaz? Maknanya sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Tu yang datang semua tua-tua. Yang muda-mudanya semua tidur. Yang mai tu semua bakal jenazah semua. Lepas tu saya kata, itu dia angkat. Macam mana yang betul? Yang betulnya ini, rendahkan suara. Tarik tu nadanya rendah. As-salatu khairum minan naum. Tanum tu kuat sikit. Dia angkat tangan. Pak Ustaz, kalau macam itu, insya-Allah semua datang. Tapi dengan cangkul, dengan kayu, Tok Bilal mati, dia kata. Kena pukul. Sebab tu tuan-tuan, ni, kalimah Arab ni tuan-tuan, sebut betul-betul. Akbar, akbar, jangan tambah. Akbar. Jadi makna berbeza. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita zikir ni la ilaha illallah. Sebut elok. La ilaha illallah. Sebab kalimah ni tuan-tuan saya sebut selalu dalam kuliah saya. Kalimah inilah laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajaklah kalimah ini la ilaha illallah kepada orang yang nak mati. Sebab orang yang nak mati kalimah lain tak boleh sebut dah. Tuan-tuan masa nak mati mulut tengah. Mata buka sikit. Tangan tak boleh angkat dah.
Apa yang boleh sebut? Subhanallah tak boleh. Kena muncung subhanallah. Alhamdulillah kena alhamdulillah. Kena alhamdu. Tapi kalimah yang boleh sebut mulut buka aja. La ilaha illallah. Nampak? Lidah. Tapi kalau masa hidup tuan-tuan, zikrullah ni tak pernah sebut, takkan boleh sebut masa mati. Sebab tu tuan-tuan duk dengar ni, hati mailah. La ilaha illallah. Walaupun mulut tutup. Kalau boleh buka sikit tuan-tuan. Buka sikit, buka. Sebut. Anak hati tu. Sebab tu tuan-tuan, kalimah ni tuan-tuan, walaupun benda biasa, tapi kita buat biar jadi luar biasa pada diri kita. La ilaha illallah. Bang, ni zikir. Benda yang sunat tuan-tuan, kita buat dalam Ramadan ni. Zikrullah. Lagi apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat tak saya sebut dalam kuliah? Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ni seorang ulama besar. Dia tawaf di Masjid Haram. Tiba-tiba ada seorang lelaki tawaf sama. Tapi lelaki ni dia tak baca doa lain. Setiap kali tawaf, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Jangan duk berkali tuan-tuan. Nak sebut Allahumma salli ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan pergi di Mekah, mereka akan sebut tuan-tuan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu ketika akan dengar dia sebut Allahumma salli ala Muhammad. Dia tawaf sebelah ulama besar. Heran ulama ni. Sepatutnya tuan-tuan, kalau dengan saya senang ikut saya. Tapi ulama ni ada, bila tawaf ada doa yang dibaca. Tapi pemuda ni tak. Dia selawat apa? Selawat je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba habis, dia semayang sebelah Sufyan As-Sawri. Sufyan ni tanya, wahai saudara, kenapa kamu ni ketika tawaf tak ikut macam mana sunnah Nabi ada doa-doa tertentu? Kenapa? Kenapa kamu selawat? Dia kata, siapakah kamu? Akulah Sufyan As-Sawri. Baru dia terkejut. Oh, rupanya kamu ulama besar. Aku tak tahu. Oleh kerana kamu ulama besar, aku nak cerita. Sebenarnya tahun lepas aku main dengan ayah aku, dia kata. Ketika ayah aku ni tawaf bersama dengan aku, kemudian dah habis tawaf, ayah aku tak larat. Dia duduk, tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh, aku riba dia. Tiba-tiba dia memandang ke langit, dia mati. Ayah aku mati atas riba aku. Ketika selesai tawaf. Bila mati, aku tengok ayah aku sedih. Tiba-tiba dengan beberapa minit saja, wajah ayah aku dan seluruh badan ayah aku ni jadi hitam. Aku tengok-tengok, aku teriak, dia kata. Aku teriak. Ketika aku sedang menangis tu, duk tengok wajah ayahku dan badan dia jadi hitam, aku tertidur. Tiba-tiba dalam mimpi aku datang seorang lelaki, berseri wajahnya. Lalu lelaki tadi memegang wajah ayah aku ni, dia sapu. Dia usap sampai ke kaki, dengan izin Allah, ayah aku ni jadi putih balik. Berseri-seri wajah ayahku. Lalu aku tanya, wahai saudara, siapakah saudara? Maka kata lelaki ini, aku ialah Muhammad Rasulullah. Semasa hidup ayah kamu, walaupun dia buat maksiat, walaupun dia buat dosa, tetapi dia tak lupa untuk berselawat dekat aku. Oleh kerana dia selawat dekat aku datang memberi syafaat kepada dia untuk ketika dia meninggal. Akulah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, sebab tu kita hidup ni, tuan-tuan, benda yang sunat buatlah. Di antara zikrullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ni, sambil duk dengar ni, hati main. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu bila khatib baca khutbah, ni ingat tak? Tok Bilal sebut apa? Dia suruh kita selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Suruh selawat. Kita selawat tak? Selawat apa? Lena. Ada main telefon lah tu. Dia hantar kat member sebelah. Orang ajaknya Pak Imam baca panjang. Dia tu member balik pula. Memang. Dia maki Pak Imam dalam WhatsApp. Sebab tu tuan-tuan ni khatib tu suruh. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Suruh selawat. Kita macam mana? Sambil duk dengar tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu lagi amalan. Walaupun ada disebut bid'ah. Amalan ni sahabat buat. Tuan-tuan, dia buat nampak simple. Tapi dia tuan-tuan berebut malaikat untuk masukkan dia dalam syurga. Apa amalannya? Ada seorang sahabat tuan-tuan dalam satu sembahyang. Tiba-tiba Nabi rokok, Nabi i'tidal. Sami Allahu liman hamidan. Tiba-tiba sahabat ni tambah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Pernah dengar tak?
hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Bila dia sebut macam tu, habis sembahyang, Nabi kalih, wahai sahabatku, siapa di kalangan kamu ketika sami Allahu liman hamidah menyebut ini hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, sahabat tak berani nak angkat sebab satu bid'ah baru, semua tak berani. Siapa? Tiba-tiba sahabat yang angkat dalam keadaan ketakutan, aku ya Rasulullah, wahai sahabatku, ketika engkau menyebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun untuk menulis akan pahala kamu untuk masuk syurga Allah. Tengok, nampak simple tapi hebat. Tuan-tuan, lepas sami Allah al-Maidah, tambahlah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Tambah sebab nampak simple tapi pahala dia hebat. Malaikat berebut nak tulis pahala. Sebab tu dia sebut tadi, menjadi orang yang bertakwa, orang yang rabih, sunat tambah. Lagi apa? Dalam Ramadan jangan lupa makcik-makcik. Ni disebut tadi. Alladhi, orang yang bertakwa tadi apa? Yang rabih, yang beruntung. Yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya sama ada lapang atau sempit. Ini orang yang bertakwa Ramadan ni. Bagi sikit, saya sebut, bagi sikit tanda ingat. Bagi banyak tanda ada. Bagi sikit tanda ingat kita nak mati. Bagi banyak tanda kita ada duit. Bagi bang, jangan tak bagi. Ramadan ni tuan-tuan, Allah sebut mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang nafkah jalan Allah, tanam satu biji benih, keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang ni 700, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ganda jadi 1400. Tapi Ramadan ni Allah ganda, berlipat ganda lagi. Itu di antara orang yang bertakwa, cirinya orang yang beruntung disebut rabih. Orang yang banyak bagi sedekah. Lagi bang, ni saya main ni 2 hari lepas, ada seorang makcik main pakai kain pun Allah berkedot lah. Main dengan anak dia naik kereta Azia. Dia memang nak jumpa dengan ustaz. Dia kata, saya ustaz. Loh, dia tak kenal saya sebab saya pakai baju depan tu ada lambang Aceh. Dia kata, ustaz macam ni ke? Oh, ustaz tak boleh pakai baju lambang tuan-tuan, kena pakai jubah selalu. Oh, susah kan? Kalau ustaz Hakimi pakai Turki tu orang tak mau. No, dia tak mau, dia nak pakai jubah. Dia tengok-tengok saya, ustaz macam ni lah, pakai baju Aceh, lambang Aceh, lepas tu pakai seluar jin. Oh, dia marah saya, ustaz macam ni oh. Oh, dia kata ustaz kena pakai jubah semua. Saya kata, alah biasa ustaz, ni zaman moden. Ni ustaz, saya main ni, saya nak bagi sikit. Saya kata, nak bagi apa? Sikit ya ustaz, tak banyak ah. Tak apa, yang sikit ni lah saya boleh buat ni lepas sekolah saya ni, dekat 8 juta dah. Berapa makcik nak bagi? Tak ada banyak dia kata. Dia pun angkat tudung. Aku kata lemah perut ni. Dia angkat tudung, mesti dia nak orang keluar duit bawah ni. Kan? Orang lama kan, dia fikir Allah buat keluar 100 simpan tang ni. Agak-agak patutlah. Rupanya dia angkat tu, dia tarik rantai emas dia. Sak kata. Rantai emas tu besar ni. Nah, dia kata, nah ambil kat ustaz. Saya pegang-pegang. Ni rantai. Ustaz ambil, saya nak wakaf, nak buat masjid, nak buat surau ustaz. Ustaz hak tapak tu, saya tahu ustaz buat dalam Facebook, satu tapak 220. Hak tapak tu ustaz, saya tahu nilai emas ni, rantai ni 22,000. Saya nak ambil, kalau 100 lah. 22,000 bagi 220 apa? Hampa lemah matematik. Berapa? 100 tapak, 10 tapak. 100 tapak kan? 22,000. Kalau 220, 10 tapak 2,200 betul tak? Kalau 22,000, 100 tapak. Saya kata, makcik, ada 40 tapak tak kira tapak mana pun. Ustaz buat ni, hak rantai emas ni ustaz buat supaya esok bekal saya di akhirat. Dia bagi tuduh besar ni 22,000. Saya kata, untuk apa ni ustaz? Saya tak ada apa, nak harap anak saya kerja kilang ya. Ada 6 orang anak, tak tahulah mereka ni cukup makan ya ustaz. Tapi yang ni lah bekal saya di akhirat. Tengok dia apa? Orang yang hebat. Tengok dia tak tangguh lah. Saya kata, makcik pun tak cukup makan, berlambak makan ustaz. Oh, dia kata, ni bulan puasa ni, bulan puasa tak ada makan, pergi masjid, garanti dia jampu, dia kata. Garanti jamu. Tu nak ambak kau.
dia nak berlumba untuk benda baik, disebut di sini tuan-tuan. 3 minit lagi. Aku berhenti 3 minit, jangan takut. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang rabih ni beruntung apa? Dia bersegera benda yang baik, walaupun dia tak lapang, walaupun sempit, dia akan bagi juga. Sikit dan nak ingat, banyak jangan ada. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaid. Orang yang tahan marah. Hari lain susah nak tahan marah, tapi Ramadan boleh tahan. Balik tuan-tuan, bini masak tak lagi? Tak masak. Kita nak buka puasa, tak ada apa, kita tak marah. Boleh main bazar Ramadan beli. Tapi kalau hari biasa, balik-balik bini tak masak, marah. Marah. Tapi Ramadan tak apa, tak masak, boleh beli sebab banyak kat kedai. Kita boleh tahan marah tuan-tuan. Boleh sabar banyak. Sebab itu disebut as-sabru salasatun. Sabar itu 3. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala musibah, as-sabru ala maksiyah. Ni sabar nak taat, kena sabar. Ni tuan-tuan nak dengar ceramah ni, kena sabar. Kalau tak sabar, dia boleh mangkit pelan-pelan pergi start motor, belah pergi bazar Ramadan. Tapi sabar juga, tu pun pejam mata. Woi, jangan tidur. Saya 3 minit dah. Sabar Zat. Jangan kata saya marah, memang suara saya macam tu. Kalau tak terkah tak boleh, idea tak keluar tuan. Kalau duduk tuan, kita kena bersyukur. Jam. Kalau dia, woi, tu okey. Baru dia main idea tuan. Yang kedua apa? As-sabru alal maksiyah. Nak buat maksiat kena sabar. Kalau tidak boleh buat maksiat tu. Ni, tuan-tuan tengok ni. Boleh buat maksiat. Kalau tak sabar boleh buka benda tak elok. Tapi sabar tuan-tuan, alhamdulillah kita download Al-Quran, download hadis Nabi. Download benda-benda manfaat. As-sabru alal musibah. Kena musibah, Allah sabar bang. Kalau tak sabar, pakai komplain dekat Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dia sebut sini, wal kadhiminal ghaid. Bersabar tuan-tuan ketika mana disimpa benda yang tak elok. Ni sabar. Kita Ramadan sabar banyak. Sebab tu kakak-kakak, kalau ada suami tak mau dengar kata Ramadan ni, doa banyak-banyak sebelum berbuka. Ya Allah, aku dah suami. Sebab mustajab ketika tunggu berbuka iftar. Mustajab doa. Ya Allah, aku dah suami. Ya Allah, tak mau dengar kata aku masak 2 jam, dia makan 10 minit, haram syukur pun tak. Kan? Ya Allah, kau bukalah hati dia. Ya Allah, doa kau. Doa banyak-banyak. Sebab mustajab doa ketika tunggu iftar. Kita masa iftar tak doa, 2 kalut. Tu kuih tu. Loh, dia 3, aku 2 lah. Tu masalah dah. Sepatutnya doa banyak-banyak. Ni doa, ya Allah, aku ada isteri, ya Allah. Allah, tak boleh kata apa lah. Aku pun tak tahu nak sabar dah. Ni doa banyak-banyak. Sebab apa? Hidayah milik Allah bang. Lagi apa lagi? Satu lagi. Wa'afi 'anin nas. Memaafkan manusia. Ramadan ni memang tuan-tuan, Allah ampun dosa kita. Mintalah Allah ampun. Kita juga kena memaafkan orang. Kalau ada di kalangan kita tuan-tuan, dia ada silap dengan kita maaf lah. Ataupun orang tuan-tuan kan buat dengan kita maaf. Ataupun kita pergi minta maaf dengan orang. Tambah-tambah ada mak ayah bergaduh, buat baik lah. Balik tuan-tuan, Ramadan ni buat buka puasa sekali tuan-tuan. Buka puasa sekali, maaflah mak ayah kita. Kadang-kadang bergaduh dengan harta. Tuan-tuan kena ingat, kita lahir tak pakai apa. Kita mati nanti, kita mati tak pakai apa juga. Orang akan pakai kain kapan kat kita. Tuan-tuan kena ingat, kita pun nak peringat juga. Kita lahir tak ada apa, keluar kosong lah. Kita mati esok tuan-tuan, tak pakai apa juga. Orang akan pakai kain kapan yang untuk kita. Tak ada baju ni, jubah mahal ni, tak ada. Tak ada, tinggal semua tuan. Kan, tanya Ustaz Zubair, dia tahu duk mandi jenazah. Ada tak orang mandi pakai blazer? Ada tak? Ada tak orang masuk mayat? Pernah satu cerita, ni dalam WhatsApp, 1 minit ni. Nak cerita agak, nak habis. Cerita WhatsApp, bukan hadis Nabi. WhatsApp. Kadang-kadang WhatsApp ni kena baca agak, betul, seronok agak. Dia kata ada orang kaya sungguh. Dia bagi tahu kat anak dia, jangan lupa, dia kata kalau aku mati esok, dalam almari tu ada 2 stokin aku. Tolong pakaikan stokin aku ketika lepas mandi. Ni dalam WhatsApp bukan hadis Nabi. WhatsApp. Sekali lagi, ampun main mana pula. Ni WhatsApp. Saya sambil duduk tengok WhatsApp. Bagus juga dia hantar. Jadi ketika ayah ni mati tuan-tuan, anak ni main semua. Dah siap mandi tuan-tuan, dia pun habaklah kepada yang mandi jenazah tu. Ayah kami wasiat kat kami, dalam almari tu ada 2 helai stokin. Kami nak ambil stokin tu, tolong Pak Imam pakaikan jenazah ayah kami dengan stokin ni. Wasiat ayah. Jadi dia pun pergi ambil tengok-tengok. Stokin tu tuan-tuan, terkoyak. Ibu jari terkeluar. Kalau saya lah, saya pergi beli hak baru lah.
Jadi oleh kerana wasiat ayah, dia pun ambil stokin tu bagi Pak Imam. Pak Imam ni kata apa? Aku duk mandi jenazah banyak dah. Tak pernah aku kapan mayat pakai stokin, dia kata. Tak pernah aku kapan mayat pakai stokin. Dak, dia kata ni wasiat ayah ni, bolehlah. Tambah-tambah stokin tu koyak pula, dia kata. Tak ada. Tak pernah aku buat pakai stokin. Hang tolong simpanlah, wasiat ni tak payah. Rupa-rupanya tuan-tuan dah habis kapan anak-anak 6 orang ni dalam WhatsApp je lah, duduk termenung semua. Rupanya dia berfikir balik, ayah kami kaya, tinggal berjuta-juta, ayah mati, stokin yang dia wasiat pun tak boleh pakai ketika nak kapan. Nak kapan tak boleh tuan-tuan, nak pakai stokin yang dia wasiat, walaupun stokin tu koyak. Tidak apa salahnya pakai biar. Tapi tak ada juga. Yang kita nak bawa apa? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, bekal kita bang. Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan, buat sikit dapat banyak. Buatlah apa yang baik tuan-tuan. Sunat tambah. Rugi kita tak buat. Sambil duk dengar ni hati main lah. Sambil duk jalan kat Ramadan tu, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, jalan lah, tak ada masalah. Sambil duk beli kan, Allahumma salli ala Muhammad, sebut biar. Sebab benda ni tuan-tuan, benda bekal kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung 5 hari bersama dengan saya setiap petang. 4 hari ya? Potong dah bukan 5. Ustaz dah. Jadi insya-Allah 4 hari bersama dengan saya. Kalau tuan-tuan suka, datanglah. Kalau tak suka pun janganlah tak datang, mailah juga. Sebab saya pun jarang mailah masjid ni. Nama dia tak panggil tuan. Memang kurang ajar betul dia. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari, waktu yang sama, hari yang berikutnya lepas asar bersama saya Ustaz Hamdullah Khairi UAK. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, alhamdulillah sampai situ je video. Dan apa kita dapat ambil daripada video ni, itu kelebihan istighfar. Jadi sebenarnya istighfar ni satu benda yang kita tengok benda tu simple je, Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, memang simple je, tapi dia punya kelebihan dan manfaat dia memang banyak. Dan istighfar ni mana-mana tempat kita boleh, even kita naik motor pun boleh, geng-geng Foodpanda, geng-geng GrabFood tu boleh sambil bawa motor, sambil nak hantar makanan, order orang tu boleh astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni, kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan maksiat, dan antara salah satu benda yang boleh kita menghapuskan dosa-dosa kecil kita dengan istighfar. InsyaAllah moga-moga ceramah daripada Ustaz Abdul Khair tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua, sikit sebanyak dapat memberi kesan pada hati kita semualah, insyaAllah. Okay guys, sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe, share and like. Dan pada yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan mungkin dalam penyampaian video saya ni tak berapa menarik, tapi insyaAllah saya akan cuba improve, dan kita sama-sama sampailah, insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.